السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita jumpa lagi menyambung bacaan kitab Syarah Al-Usul Al-Thalatha oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita masih lagi dalam tajuk bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Iaitu pada hari ini kita berada di muka surat 186 tentang ayat Quran tu, ya. Betul lah 186 ya. Tentang kisah tentang kisah ini. Kisah maknanya ada kebangkitan selepas kematian. Ini contoh yang kelima ya. Okey, tentang kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya rasa dah baca dah minggu lepas ni. Sebab nak tak tanda dengan pen, ada lipat dia. Tapi ala kulli hal kita baca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم, dan ingatlah sewaktu telah berkata oleh Nabi Ibrahim, Rabbi Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepadaku. Arini maknanya tunjukkanlah padaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau hidupkan segala yang mati, kan, semua yang dah mati. Qala, kata Allah Ta'ala, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Engkau tidak beriman kah? Awalam tu'min. Qala, jadi mana, adakah engkau tidak beriman? Qala, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bala, bahkan saya beriman. Walakin, akan tetapi, liyatma'inna qalbi, supaya tenang hati saya, supaya hati saya menjadi tenang. Qala, kata Allah Ta'ala, fakhudh arba'atan minat tayri, ambillah 4 ekor burung. Ambil 4 ekor burung, kan? Di maknanya fasurhunna ilaika, mana cincang semua burung-burung tadi kan. Ambil cincang, kan? Gau semua daging burung tadi, yang 4 ekor tadi, kan? Fasurhunna ilaika, maknanya panggillah mereka semua. Summa ja'al alaka, summa ambil lepas tadi cincang mereka tadi semua, kan? Summa ja'al, kemudian letakkan setiap daripada bahagian tadi, kan? Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, maknanya letakkan, kan ada 4 ekor burung kan, ambil buat 4 gunung, ambil letak satu gunung ni satu bahagian, letak di gunung satu bahagian tu, misalnya 4 bahagian tadi, 4 ekor burung dah digaul tadi kan, daging dia. Thumma du'uhunna, kemudian panggillah mereka, serulah mereka burung tadi, ya'tinaka sa'ya, mereka akan terbang kepada kamu, 4 ekor tadi, mereka akan sampai kepada kamu. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah sungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah contoh-contoh faktual ni, yakni fakta lah Al-Quran yang menunjukkan kemungkinan orang yang sudah mati, kemudian ni maksudnya benda tu berlaku, bukan mungkin maksudnya boleh jadi tak jadi, bukan maksud gitu ya. Maksudnya yang maknanya orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali yang secara langsung bisa disaksikan. Ini boleh disaksikan oleh panca indera, kan, oleh mata kita. Telah kita sebutkan juga dalam keterangan yang lalu bahawa mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah boleh menghidupkan kembali orang yang sudah mati daripada kubur atas izin Allah Ta'ala. Ini cerita di dunia, ini cerita di
Dunia yang mana Nabi Isa ini dilihat oleh puak Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang mati dengan izin daripada Allah Ta'ala. Begitu. Adapun secara logika hal itu, secara logiknya hal itu bisa yang boleh dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, kan? Itu maknanya tanpa ada contoh yang boleh ditiru, kan? Maknanya matahari tadi tak boleh matahari pula. Jadi langit tadi dan bumi tadi maknanya tak ada sesuatu tak ada lagi yang sebelumnya yang boleh ditiru untuk diciptakan seperti langit yang ada sekarang ni lah. Kan? Tanpa ada sesuatu sebelumnya. Kan, itu dia. Jadi jika Allah mampu mencipta sesuatu ciptaan yang sebelum ni tak ada, kan, maka sangat logiklah jika dia mampu mengembalikannya, kan, ke bentuk semula setelah mati. Ini kerana apa? Kerana mengadakan sesuatu yang telah ada senang. Mengadakan sesuatu yang belum ada, kalau dari sisi makhluk lah, maknanya payah. Jadi Allah Ta'ala tadi mana baginya perumpamaan yang maha tinggi, bahawa Allah Ta'ala boleh mengadakan sesuatu yang tak ada sebelumnya, kan, dengan ciptaan yang maha indah, maha cantik, maha lengkap, kan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Kalau makhluk dia ada test and error, dia ada try and error. Makhluk punya ciptaan dia ada try and error. Kalau kita tahu, kita belajar, kita dengar tentang pencipta lampu Kalimantan ni, kan, lampu Kalimantan yang kita gunakan siang malam tu untuk membaca, untuk dan seterusnya, melihat yang gelap, kan. Jadi berapa puluh kali, berapa ribu kali dia dah try, kan, untuk mendapatkan cahaya daripada lampu Kalimantan tersebut, kan. Jadi dah banyak kali dia cuba, dia try, akhirnya dia pun berjaya. Tapi berapa kali? Banyak kali, kan. Kemudian dia adakan pembaikan lagi sehingga lampu-lampu ni jadi macam-macam lampu, kan. Ada lampu yang kita kata yang jenis solar, kena matahari baru dia menyala. Ni dia buat upgrade. Ini makhluk macam tu. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ciptakan penciptaan yang pertama sekali tu dah lengkap sempurna dah. Contohnya matahari, mana ada upgrade? Kenapa matahari dia upgrade? Mana ada? Begitu je langit. Begitu juga bulan, begitu je segala ciptaan manusia, kan. Tak ada upgrade lah. Begitu Allah cipta, sebab ciptaan Allah Ta'ala yang pertama itulah yang terbaik, ya kan. Tidak ada yang boleh menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun makhluk tadi, kan, dia boleh mencipta robot dan sebagainya, itu ilham yang Allah beri kepada dia. Dia kiaskan dengan perkara yang lain, kan, dikiaskan dengan manusia, lepas tu dikiaskan, itu pun dia tak boleh nak beri nyawa ke robot. Benar, robot berhajat kepada tenaga juga untuk dia bergerak, kan. Maknanya dia telah set segala perkara-perkara yang dia inginkan supaya robot itu tadi buat. Tapi apa yang mereka tak set, tak boleh buat. Gitu. Jadi mana ini yang Allah berikan kepada manusia. Baik, firman Allah Ta'ala, ba'a'udzubillah minasyaitanir rajim, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Dan dialah yang menciptakan manusia daripada permulaan. Maksudnya sebelum ni manusia tak ada. Tiba-tiba Allah ciptakan Adam alaihissalam dengan bentuk yang paling sempurna. Kemudian dia mengembalikan, yang menghidupkannya kembali. Setelah dia mematikan manusia tadi, kan. Kemudian dia menghidupkan kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Bukan bermakna nak cipta di awal permulaan tu susah bagi Allah ataupun susah sikit. Tak, tidak ada istilah kesusahan, payah bagi Allah Ta'ala, tak ada. Semuanya wadzalika 'ala Allah yasir, segala perkara itu bagi Allah Ta'ala mudah, kan. Bila dia nak benda tu jadi, maka jadilah dia dengan kehendak Allah Ta'ala tadi, kan. Tidak siapa yang dapat menghalang kehendak Allah, ya, kan. Kalau Allah menghendaki, tidak siapa yang nak boleh menghalangnya, begitu. Jadi ia adalah nak ceritanya bahawa ia adalah sebab apa? Sebab ini sebagai menepis dakwaan orang-orang musyrikin yang mengatakan, kan, idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman dzalika raj'un idza mitna wa kunna turaban inna lamab'utsun, dan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqiah, kan. Idza mitna, apabila kita ni telah mati, kan, dan kita dah jadi reput, jadi tulang dan reput dah, adakah kita akan dibangkitkan lagi? Dan idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman,
Adakah bila kita dah mati dah jadi tanah, tulang belulang ni dah, adakah akan dibangkitkan lagi? Ya kan? Jadi maknanya Allah yang akan membangkitkan kita. Jadi begitu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita berfikir bahawa kalau bumi yang kering kontang, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, yang telah mati tumbuh-tumbuhan ada tiba-tiba, mana bila Allah turunkan hujan, maka subur balik bumi tadi, tumbuh dengan tumbuhan yang berbagai bagai di atasnya. Dan ini nak menunjukkan kepada manusia bahawa Tuhan Maha berkuasa menghidupkan yang segala yang mati. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, itulah kami akan mengulanginya. Allah kata, kama bada'na, bagaimana kami telah mulakan, awal khalqin, di awal penciptaan itu, nu'iduhu, kami akan kembalikannya. Kami akan ulangi balik ciptaan tersebut. Wa'dan alaina, itu adalah satu janji atas kami yang pasti kami tunaikan, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, maka sungguhnya kami adalah yang melakukan, maha melaksanakan. Allah Ta'ala cerita tentang dirinya yang akan menghidupkan kembali manusia tadi lah, manusia dan jin, iaitu makhluk yang mukallaf untuk diterima segala balasan dan amalan yang mereka lakukan di atas muka bumi. Allah memerintahkan untuk menyanggah orang yang mengingkari penghidupan kembali. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah ia akan dihidupkan olehmu, oleh Tuhanmu. Qul, katakanlah, yuhyiha, menghidupkannya, alladhi ansha'aha, oleh Tuhan yang telah memulakan ciptaannya. Awal marrah, di kali yang pertama. Bahawa bikulli khalqin alim, dan dia, yakni Allah Ta'ala, dengan segala makhluknya maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui dengan keadaan segala makhluknya. Baik, itu yang pertama tadi maknanya. Yang kedua, kita melihat bumi ini mati, kering. Tidak ada tumbuhan yang hidup. Lalu Allah menurunkan hujan yang mampu menghidupkan kembali pepohonan dan tumbuhan yang mati. Maka sangatlah logik jika dia mampu menghidupkan orang mati. Jelas supaya kita berfikir, kan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat Innalladhi ahyaha lamuhyil mawta Innahu ala kulli syai'in qadir. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, annaka taral arda, bahawa engkau melihat bumi ini, ya, khasyi'atan, kering dan tandus. Fa'idha anzalna, maka tiba-tiba kami turunkan ke atasnya air. Ihtazzat, maka dia bergerak. Dia bergerak, jadi bumi yang keras, kering dia bergerak. Dia jadi, tanah jadi lembap, subur. Dan subur. Ya kan? Tanah dia jadi gebu. Yang keras dia jadi gebu dan subur. Sungguhnya Tuhan yang menghidupnya tentu akan dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini semua dalil Al-Quran untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala mampu melakukan apa saja. Itulah dia Tuhan kita. Allah Ta'ala berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Dan kami turunkan daripada langit, Allah kata, kami turunkan daripada langit, apa dia? Ma'am mubaraka, air yang diberkati. Air yang diberkati, air yang banyak, yang dapat dimanfaatkannya. Fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan dengan air tersebut. Jannatin, segala kebun-kebun, jannat. Wahabbal hasid, dan biji-bijian. Ditanam, maksudnya biji-bijian tadi kan disemai, ditanam menjadi pokok, kan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, dia kata di sini Allah SWT habbal hasid, dan dia kata biji-biji tanaman yang diketam, dipotong lah, dituai. Wan nakhla, dan kebun dan pohon-pohon kurma, basiqatil laha tal'un nadid, yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, ya. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki untuk para hamba. Wa ahyayna bihi, dan kami hidupkan dengannya baldatan maitan, negeri yang mati, tanah yang gersang. Ya, kadzalikal khuruj. Allah kata last sekali, Allah nak beritahu kepada kita, demikianlah maknanya hari kebangkitan, bahawa manusia akan keluar daripada kubur masing-masing. Manusia akan bangkit nanti, kan. Baik, di sana ada kelompok sesat yang mengingkari adanya siksa kubur dan nikmatnya. Ada manusia-manusia yang mengingkari tentang siksa kubur dan nikmat kubur. Mereka beranggapan bahawa hal tersebut tidak mungkin kerana bertentangan dengan realiti yang ada. Mereka berkata, seandainya orang mati kita keluarkan daripada kuburnya, maka kita dapatinya seperti sedia kala sebelum dia dikubur. Tidak kita dapatkan perubahan, penyempitan atau pelebaran kuburan sedikit pun. Anggapan seperti ini batil dan sesat menurut dalil syar'i, indrawi dan logika. Okay? Baik, di sini mereka beberapa dalil. Dalil syar'i telah kami paparkan secara panjang lebar dalam pembahasan masalah iman kepada hari akhirat yang berhubung dengannya. Ya. Kemudian dia kata apa? Dalam Sahih Bukhari pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah keluar ke salah satu kebun di Madinah, lalu beliau mendengar dua orang sedang diseksa dalam kuburnya, dan seterusnya. Dan disebutkan dalam hadis ini bahawa orang yang pertama diseksa kerana tidak menutupi diri ketika kencing, dan yang lain seorang lagi yang suka menyebar fitnah. Adapun dalil indrawi menunjukkan bahawa orang tidur terkadang bermimpi. Macam kita lah tidur mimpi malam tadi. Kan, kita pergi ke suatu tempat yang jauh dan sebagainya. Menempati suatu tempat yang luas dan nyaman. Atau menempati tempat yang sempit, sangat menakutkan dan menggelisahkan. Dan mungkin ia terbangun ketakutan dari yang ia lihat dalam mimpinya. Sementara ia di tempat tidur dalam kamarnya dalam posisi semula. Posisi semula ni posisi yang tadi lah. Okay? Yang asal tadi. Tidur adalah saudara kematian. Kerana itu Allah menyebutkannya dengan kata wafat. Allah sebutkan tidur itu sebagai perkataan wafat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang telah memegang jiwa, yakni mematikan jiwa-jiwa tadi, setiap diri, hina mautiha, ketika dia mati. Okay? Hina mautiha, ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang tidak mati dalam tidurnya, orang yang tak mati dalam tidurnya, fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta, maka Allah Taala tahan nyawa, ruh yang Allah telah tetapkan kematian bagi orang tersebut, kan? Allah tahan ruh dia, tak boleh masuk dalam jasad dia balik. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan ruh tadi dimasukkan ke dalam tubuh dia balik sampailah kepada satu tempoh waktu yang tertentu. Jadi kita mimpi ni kan, kita pergi sana pergi sini kan. Begitu.
Secara logika banyak orang bermimpi yang menjadi kenyataan atau melihat sesuatu yang nyata. Seperti dia melihat Nabi Muhammad SAW persis dengan sifatnya. Sifat Nabi SAW yang dia pelajari lah. Yang dikenali dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis yang menyebut tentang sifat Nabi SAW. Ya, yang kita lihat dalam Syama'ilul Muhammadiyah, disebut tentang sifat-sifat fizikal Nabi SAW macam mana kan. Begitu. Barang siapa mimpi melihat Nabi, maka dia telah melihatnya secara hak. Kan? Setengah kan, dia bermimpi, dia kata jumpa Nabi. Macam mana rupa Nabi? Rupa Nabi ni handsome, dia kata. Janggut tak ada. Misai pun tak ada. Lawa. Kan? Macam hero sekian-sekian filem lah semua lah. Ini bohong. Ini bukan Nabi, ini syaitan. Ini syaitan. Nah, syaitan tak boleh nak merupa jadi rupa Nabi SAW. Jadi begitu. Nabi SAW orang yang sifat dia ada janggut lebat, kulit dia putih merah, kemudian lagi hidung dia mancung. Semua disebut dalam dalam Syama'il Al-Muhammadiyah tadi. Jadi sementara ia di atas tempat tidurnya yang jauh dari sesuatu yang dilihatnya. Jika hal ini terjadi di dunia, maka bukanlah hal yang mustahil akan terjadi di alam akhirat. Jadi kalau dunia ni macam tu, kita dalam mimpi kita, kan? Maka begitu juga di alam akhirat tadi, bahawa ruh kita akan dikembalikan ke dalam tubuh ataupun jasad kita lah. Setelah ruh tadi berpisah daripada jasad. Apapun alasan engkarnya mereka, seandainya mayat dikeluarkan daripada kuburnya, maka kita dapati perubahan terhadap sempit dan luasnya kuburan tersebut. Jawapan bagi mereka sebagai berikut. Ini jawapan Syekh Ibn Utsaimin kata. Kepada yang mengingkari siksa dan nikmat kubur tadi. Pertama, anggapan dan alasan di atas adalah keraguan-raguan yang timbul dari rekaan akal semata yang tak boleh dipakai untuk menentang, apalagi menolak dari dalil syar'i. Jika kita mau merenungkan dari dalil syar'i yang ada, nescaya hilanglah keraguan-keraguan seperti itu. Sebab alasan dan anggapan yang mereka buat itu tidak benar. Berapa banyak orang yang mencaci pendapat yang benar dikarenakan pemahamannya yang keliru. Macam hari ni lah kan. Jadi maknanya bila kita ajak pada Quran sunnah, jangan buat bid'ah. Jadi mereka yang tidak faham tadi kan, tidak ada kefahaman yang mereka keliru dalam memahami tadi, mereka menganggap bahawa kita ni telah mengatakan mereka ni akan masuk neraka, kita kata mereka ni sesat, kita kata mereka ni kafir kan. Ini yang kita dengar daripada puak-puak ahli bid'ah yang tidak memahami agama tadi kan. Gitu. Bahkan pula daripada ada yang disokong oleh ustaz-ustaz yang begitu kan. Kata puak-puak Wahabi ni mengkafirkan orang kan, menerakakan orang, menyesatkan orang, depa je masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Itu di antara dia panggil apa? Tomahan yang ditujukan kepada kita ahli sunnah kan, apabila kita menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kan? Kita kata ikut Quran dan sunnah. Jadi maknanya di sunnah cerita kata berapa ramai orang yang mencaci pendapat yang benar. Dia sanggup tolak dalil hadis Quran kan, kerana kesombongan dia kan. Kita sebut ni hadis ni Quran dia, Tok Guru kami cakap benda lain. Kan? Kami takkan nak terima yang kamu cakap hadis ni hadis tu. Kan? Tok Guru kami sesat. Takkan syekh kami sesat. Takkan syekh kami masuk neraka. Kan? Takkan syekh kamu seorang yang betul. Dia begitu. Itu tomahan kan. Saya ingat dia berkatakan ni pok-pok ni Wahabi ni. Depa yang betul. Orang lain semua salah. Kan? Orang lain semua salah. Itu perkataan yang kena disanggah lah. Kan? Maknanya kita ni manusia bukan maksum. Yang maksumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Baik. Ada yang kita mengaku ikut sunnah, tapi banyak juga kesalahan yang kita buat kan. Sebab kita bukan mewakili Quran dan Sunnah. Kita ikut Quran dan Sunnah. Yang keduanya, alam kubur termasuk alam gaib yang tidak boleh dibuktikan hakikatnya dengan panca indera. Jika boleh disaksikan dengan panca indera, maka hilanglah faedah keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Dan akan sama saja orang yang beriman dengan orang yang ingkar tentang masalah gaib. Kan? Dia faham dari sini. Dia kata alam kubur cerita tentang alam gaib. Jadi mata, telinga tak boleh nak buktikan dia. Dan tak boleh nak dapatkan penjelasan. Kerana dia cerita alam gaib. Kan?
Kalau dia boleh disaksikan oleh mata kita, maka hilanglah faedah keimanan tadi. Tak ada sesuatu yang gaib. Sebab Allah kata, Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Jadi mana dia istilah iman dengan perkara gaib? Jadi kalau benda tu kita boleh nampak dengan mata kita. Kan? Dan jadi samalah. Orang yang beriman dengan orang yang tak beriman tentang perkara gaib jadi sama. Tak ada beza. Jadi Allah Ta'ala menjadikan perkara-perkara gaib ini sebagai ujian untuk manusia. Nak tengok kan. Siapa yang nak beriman, siapa yang tak beriman. Jadi maknanya yang kebanyakannya tak beriman lah. Itu jelaslah sebab Allah Ta'ala pun bagi tahu kan bahawa kebanyakan manusia tidak beriman. Yang berimannya hanya sedikit. Kan? Berimannya sedikit. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Betul. Yang Allah sebut dalam Quran banyak tempat kan. Kemudian yang ketiganya, siksaan dan nikmat kubur. Sempit dan lebarnya alam kubur, luasnya alam kubur. Hanya dirasakan orang yang meninggal saja. Seperti orang yang mimpi melihat sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Ya. Bagi orang lain, dia tidak mengalami perubahan dan kejadian apa-apa. Jadi kita yang melihat zahirnya orang dalam kubur tadi, kalau digali kubur dan sebagainya, kita tak tahu apa yang dia alami daripada kenikmatan dan kesakitan. Kita tak tahu. Bahkan dia tetap tidur, yang kita tahu dia tetap tidur di tempat tidurnya, di tempat ada dalam kuburnya. Seperti yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menerima wahyu di tengah-tengah para sahabatnya. Kan? Nabi duduk di kalangan sahabat. Tapi Nabi nampak Jibril alaihissalam. Nabi dengar wahyu turun. Nabi terima wahyu ketika Nabi bersama dengan sahabat-sahabat. Tetapi para sahabat yang ada di sekitarnya tidak mendengar. Kan? Bahkan malaikat tersebut datang menyerupai seorang lelaki untuk memperdengarkan wahyu kepada Nabi SAW. Sementara para sahabat di sekitarnya tidak melihat malaikat tersebut. Dan tidak mendengarkan suara apa pun. Nampak tak? Ini jelas. Jadi sahabat dapat tahu bahawa wahyu sedang turun kepada Nabi SAW dengan beberapa perkara lah, di antaranya berpeluh. Pada musim yang sejuk sangat berpeluh, dahi Nabi SAW berpeluh. Kan, lepas tu lutut Nabi SAW yang berada di atas lutut sahabat tadi jadi berat. Sampai nak hancur lutut sahabat tadi kan. Kerana beratnya tadi wahyu turun sehingga lutut sahabat berada di bawah lutut Nabi SAW tadi. Dia kata hampir macam rasa nak hancur dah lutut paha aku ni. Kerana ditindih oleh Nabi SAW. Bukan Nabi sengaja. Itu kata beratnya wahyu turun pada Nabi SAW. Yang keempatnya, daya nalar dan penangkapan makhluk sangat terbatas. Deria rasa. Kan? Dan penangkapan makhluk sangat terbatas. Kita nak mendengar kan, bunyi sesuatu, mungkin daripada jarak kita kata 5 meter kita boleh dengar, 10 meter, 15 meter, 20 meter, dan lain-lain. Mungkin sampai satu jarak, orang bercakap kita tak dengar lah. Orang menjerit panggil pun kita tak dengar kan. Jadi maknanya terbatas. Sebatas yang diberikan oleh Allah yang tidak mungkin boleh menangkap segala yang ada. Telinga kita ni kan. Kalau ada dua orang cakap, boleh tak kita mendengar secara sekaligus kedua-dua orang cakap tadi? Orang ni minta ni, orang ni minta ni. Kan? Jadi kita ambil yang mana ni? Nak dengar yang mana? Kita dengar seorang-seorang. Sebab tu kalau ada murid yang bertanyakan soalan, kan? Jadi maknanya ustaz akan kata, siapa angkat tangan dulu? Okey, yang belakang tu yang angkat tangan dulu. Boleh tanya. Okey, yang nombor 2 sekian. Dan dia tak kata, okey. Dua-dua boleh tanya soalan. Kan? Tiga-tiga boleh tanya soalan. Tak, dia tak kata macam tu. Langit yang 7, bumi beserta isinya dan segala sesuatu yang ada bertasbih kepada Allah secara hakiki. Jadi, kita, kan? Tak dengar pun macam mana pokok tu bertasbih. Segala sesuatu bertasbih kan. Kita tak dengar pun. Kita tak tahu macam mana kaifiat dia bertasbih ya. Yang kita tahu dia ni bertasbih. Tapi kaifiat tasbih dia kita tak tahu macam mana. Kan?
Macam ni lah sahabat-sahabat Nabi SAW mendengar bunyi rengekkan tunggul kurma, batang kurma kan, pokok kurma yang Nabi SAW bersandar dekat dia ataupun duduk atas dia ketika Nabi berkhutbah kan. Bila dah dibuat khutbah mimbar untuk Nabi SAW, Nabi tinggalkan, tak duduk lagi dekat tunggul kurma tersebut. Tiba-tiba dia menangis macam baby menangis. Menangis, berjerit-jerit kan. Nabi SAW, dia menangis sebab Nabi SAW dah tak duduk atas dia. Dia rindukan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pergilah. Nabi pegang dia, Nabi tepuk dia. Maka dia pun diam, tersedu-sedu. Macam baby yang sudah dipujuk. Ketika menangis, sudah dipujukkan, dia menangis. Disedu. Ya? Itulah dia. Jadi maknanya, ini mukjizat. Kita tak dengar. Kita sahabat-sahabat pun tak tahu kan. Kalau sahabat dengar pun, itu adalah apa yang Allah Ta'ala nak perdengarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Gitu. Macam siksa kubur tadi, dua orang yang kena siksa kubur tu sahabat-sahabat tak dengar. Tapi Nabi SAW diperdengarkan kepada Nabi. Nah ini dia. Tetapi mereka bertasbih macam pokok-pokok semua tu, segala makhluk yang jamat ni, yang beku ni, berarti mereka bertasbih ya kan, dengan cara tasbih yang hakiki. Terkadang tasbih tersebut diperdengarkan kepada sebahagian makhluknya, tetapi tidak dapat diperdengar, kita tidak dapat mendengarkannya kan, macam tu. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepadanya oleh segala langit yang tujuh. Segala langit yang tujuh lapis itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, dan bumi juga bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan sesiapa saja yang berada di langit dan bumi tersebut. Di langit ni para malaikat lah, kan? Dan di bumi. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun, illa malaikat yusabbihu, bertasbih, bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kamu semua tidak memahami tasbih mereka. Kamu tak faham tentang tasbih mereka. Seperti halnya jin dan syaitan yang lalu lalang di muka bumi siang malam kan, yang duk masuk dalam rumah kita, yang keluar dalam rumah kita ni kan, kita bukan nampak kan, jin syaitan dari masuk dalam rumah kita. Sebab tu tak disebut dalam hadis, siapa yang baca surah Al-Baqarah kan, dalam rumah lah, syaitan tidak akan masuk 3 hari dalam rumah dia. 3 hari. Lepas tu masuk balik. Baca pula. Lepas tu dia tak masuk pula. Macam itulah dia. Kan? Jadi telah datang sekelompok jin kepada Rasulullah SAW untuk mendengar beliau membaca Al-Quran. Kan? Jin ni. Jin ni macam manusia juga lah. Ada yang salih, ada yang talih, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang musyrik kepada Allah Ta'ala. Ya, macam manusia, jin ni. Perangai dia. Ya. Mereka datang untuk mendengar beliau SAW membaca Al-Quran. Setelah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan dan ancaman. Pendengar membaca Al-Quran, maka dia berbalik cerita kat kaum mereka. Meskipun demikian, tak seorang pun yang dapat melihatnya. Yang ada melihat pok-pok jin yang datang belajar di Nabi SAW tadi. Begitu juga mungkin dalam kelas kita ni ada golongan jin yang mereka ni nak belajar, mereka mari dengar kelas kita, kan? Dan mereka nak beriman kepada Allah Ta'ala, kan? Ada jin-jin yang baik tadi, Allah Ta'ala beri kepada mereka petunjuk dan hidayah. Dan di sana ada juga jin-jin yang tidak mau taat kepada Allah, yang sombong macam manusia. Orang ada apa? Dia ajak kepada kebenaran, dia sombong. Ajak kepada agama Islam, agama Tauhid, dia nak juga untuk menyekutukan Allah Ta'ala, sedangkan Allah yang ciptakan dia, Allah yang beri rezeki pada dia dan kita semua, kan? Itu cerita, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Demikianlah begitu banyak yang tidak terlihat dan terjangkau oleh kita, kan? Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم wahai anak-anak Adam la yaftinannakum syaitan, janganlah kamu semua ditipu oleh syaitan. Ya, ditipu oleh syaitan. Sebagaimana dia telah menipu, kan, dan telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu, datuk nenek kamu, iaitu Adam dan Hawa, minal jannati, daripada syurga. Yanzi'u anhuma, yang mana dia telah menanggalkan daripada mereka berdua, iaitu Adam dan Hawa, libasahuma, pakaian mereka berdua dalam syurga. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua, kan? Sesungguhnya dia melihat kamu dan begitu juga kabilahnya, ini kaumnya. Syaitan jin ni dia dapat melihat kepada manusia, ya kan? Jadi min haitsu la tarawnahum, ketika kamu tidak dapat melihat kepada mereka. Jadi kan, sebab tu kita ni bila kita nak tanggalkan pakaian, kita baca bismillah, kita nak masuk tandas baca bismillah, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kan. Disuruh kita baca doa macam-macam, kan, untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Allah kata inna ja'alna syayatina, semuanya kami telah jadikan syaitan itu, syaitan plural kepada syaitan. Syaitan itu awliya'a, sebagai ketua ataupun pembantu, penolong bagi mereka yang tidak beriman. Jadi maknanya syaitan inilah penolong dan pembantu bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Baik, jika manusia tidak mampu menangkap seluruh yang ada di alam semesta, tak menangkap ni maksudnya memahami lah, kan? Maka mereka tidak boleh mengingkari masalah-masalah gaib yang tak boleh ditangkap oleh panca indera. Satu contoh je lah yang kita bagi yang logik, sangat-sangat logik adalah bagaimanakah kipas itu berpusing sedangkan kita tidak nampak orang yang memusingkannya. Kita hanya tekan switch saja, kan? Tekan switch di dinding tu, tiba-tiba yang di atas kepala tu berpusing. Tekan switch di dinding, tiba-tiba yang di atas tu menyala. Kan? Itu benda yang kita tak nampak dengan mata dia. Siapa nampak arus elektrik? Kan? Ini maknanya dia beriman pula dalam bab ni. Yang dia tak nampak arus elektrik, tak nampak, kan? Siapa nampak arus elektrik? Tak nampak. Cuba kita kata, kamu sekejap mari sini. Cuba kamu keratkan wayar kat tengah tu. Kamu keluarkan wayar getah tu. Biarkan dia nampak wayar tembaga dalam tu. Cuba sentuh tembaga tu. Antara positif dan merah dan hitam tu. Cuba sentuh tengok. Kan? Adakah dia nak sentuh? Kan? Memang dia tak akan menyentuhnya. Dia kata, kamu nak bunuh saya kah? Pasal apa aku nak bunuh kamu pula? Kan? Apa masalah dia? Kamu takut apa? Yalah, itu kan dalam tu ada arus elektrik yang mengalir. Ya? Yang bila dia aliran dia tadi, bila kita kena pada kita, boleh menyebabkan kematian. Oh, kita kata, kenapa kamu boleh beriman dengan arus elektrik yang mengalir itu? Kamu tidak beriman dengan Tuhan yang menciptakan arus elektrik. Kenapa? Kan? Kamu beriman dengan arus elektrik, percaya bahawa arus elektrik itu boleh mendatangkan mudarat, tapi kamu tidak percaya kepada pencipta arus elektrik itu yang boleh mendatangkan mudarat dan manfaat kepada siapa yang dia kehendaki. Peliklah kamu ni. Itu satu hujah yang kita boleh gunakan untuk memerangkap ataupun membawa ataupun menarik para pengingkari perkara gaib, pengingkar perkara gaib ni kepada hidayah, kepada taufik Allah Ta'ala tadi, kan. Wallahu waliyu at-taufiq. Hanya Allah Ta'ala saja yang memberi taufik lah kepada siapa yang dia kehendaki. Kadang-kadang itulah dia orang yang nak masuk Islam ni mudah, kita bagi dekat dia contoh mudah, dia dah boleh terima Islam. Tapi yang payah ni, marilah segala contoh apa benda pun memang macam itulah hati dia dengan tertutup. Summum bukmun umyun fahum la ya'lamun, kan? Fahum la yaqilun. Baik, habis dah di situ.
Maka masuk pula iman kepada takdir, iman kepada perkara takdir. Jika manusia ada kata sini apa baca tadi tu atas tu bawah tu. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Dan beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Ya, qadar daripada bahasa Arab, dari bahasa Arab al-qadaru. Al-qadru al-qadaru, iaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Beriman terhadap qadar atau takdir mengandung 4 unsur. Beriman dengan qadar atau takdir ada 4 unsur yang kita kena tahu tadi. Yang pertamanya, beriman bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu secara rinci. Rinci ni secara detail lah. Dan global. Dan secara seluruhnya sejak zaman dulu lagi. Dan azali, sejak asal lagi. Baik yang berhubungan dengan perbuatannya maupun perbuatan hambanya. Okay? Jadi, dalam istilah Arabnya kita panggil yang pertamanya al-ilmu lah. Al-ilmu. Dia panggil maratib al-qadar. Maratibul iman bil qadar. Dia panggil unsur-unsur untuk beriman dengan takdir Allah. Ya? Gitu. Ilmu yang pertama tadi kan. Yang keduanya al-kitabah. Al-kitabah sebenarnya beriman bahawa Allah menulis semua ketentuan qadar tersebut di Lauhul Mahfuz. Semua Allah Taala tulislah di Lauhul Mahfuz. Setiap apa gerak perbuatan hamba, apa tadi hamba minta ke apa semua tadi, semua dah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, Allah Taala telah tulis dah. Jadi kan, bahkan kita baca dalam hadis bahawa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Perkara yang pertama sekali Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala qala lahu uktub. Allah Taala kata tulis, dia kata ma aktub, apa aku nak tulis? Kata Allah, tulislah apa yang akan berlaku hingga ke hari kiamat. Tulis semua benda, kan? Jadi al-kitabah, tulisan. Yakni Allah, bahawa Allah menulis semua ketentuan ini qadar tersebut di Lauhul Mahfuz. Untuk dua hal ini Allah Taala berfirman. Dalilnya, ini fakta dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui? Tidakkah engkau tahu? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya demikian itu, fi zalika, sesungguhnya demikian itu pada fi kitabin, dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Yang ini Lauhul Mahfuz lah. Sesungguhnya demikian itu, inna zalika 'ala Allah yasir, demikian itu bagi Allah Ta'ala adalah mudah. Mudah saja bagi Allah Ta'ala. Ini yang keduanya. Dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata apa? Kataballahu maqadir al-khalaiqi. Allah Ta'ala tulis segala takdir makhluk. Maqadir ni jamak dia, jamak bagi takdir lah. Kan? Segala takdir makhluk qabla an yakhluqas samawati, sebelum Allah Ta'ala ciptakan segala langit wal ardi dan bumi. Takdir dah ada, takdir makhluk dah ada sebelum bumi ada, sebelum langit ada. Ya. Bi 50,000 sanatin, dengan jarak 50,000 tahun. Jarak 50,000 tahun. Jauh tu, 50,000 tahun. Yes. Kita 20 tahun pun lama. Kan? Begitu. Jadi maknanya 50,000 tahun kiraan kita ke, kiraan akhirat ke, macam mana? Kan? Gitu. 50,000 tahun. Lama tu. Yang ketiganya, beriman bahawa semua yang ada di alam tidak ada kecuali atas kehendak Allah. Beriman bahawa semua yang ada di alam ni tidak ada yang
tidak ada kecuali atas kehendak Allah, baik yang berhubungan dengan perbuatannya ataupun makhluknya. Ya? Semua ni ada ni semua di atas kehendak Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang keluar daripada kehendak Allah Ta'ala. Jadi apa dia? Yang ketiganya, al-masyiah. Al-masyiah iaitu kehendak. Mudah ya. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah. Yang ketiganya. Ya? Firmannya Allah Ta'ala. Firman Allah yang berhubung dengan perbuatannya. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Ya? Itu. Jadi semua yang ada di atas ni atas kehendak Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun yang boleh keluar dari kehendak Allah. Dia kata aku tercipta bukan kerana kehendak Allah Ta'ala. Tak. Semuanya. Semua. Dan begitu. Juga firmannya. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Dan Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Allah juga berfirman. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. Dan dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Dalam rahim manusia ni Allah Ta'ala bentuk macam rupa kan manusia tadi. Manusia ni maknanya sangat banyak makhluk Allah Ta'ala tadi, tapi semuanya tak sama. Saya dan anda tidak sama. Rupa dan sebagainya. Perasaan dan sifat tak sama. Kehendak pun tak sama juga. Jadi kehendak masing-masing lah cara. Sebab tu kalau kita berdoa masing-masing lah. Sembayang jemaah fardu ikut imam. Lepas sembayang doa lah doa. Tapi Tok Imam bukan tahu kita nak apa. Kita pun tak tahu Tok Imam nak apa. Tok Imam mungkin dia demam sesama dan sebagainya. Dia minta supaya disembuhkan sesama dia. Kita ni berhajat kepada pakaian ke makanan ke, kita berdoa Allah supaya Allah berikan kepada kita pakaian dan makanan yang cukup. Supaya kita tidak menadah tangan meminta-minta kepada manusia. Gitu. Jadi huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia yang telah membuat rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana dia kehendaki. Ya. Jadi sekarang ni teknologi canggih kan, kita boleh tahu baby dalam perut mak dia dan hidung dia macam mana, mata macam mana, mulut dia macam mana. Baby laki-laki kan, baby perempuan kan. Kita boleh tahu secara detail. Janji ada duit lah. Janji ada duit. Dulu duit. Pergi klinik hospital ke apa-apa, dapat alatan yang canggih sikit, dia akan scan, tunjuk yang siap gambar warna lagi pula. Tengok ke kita. Nampak sebiji-sebiji rupa baby kita dalam perut mak dia. Kan? Gitu. Ini teman teknologi canggih kan. Allah beri kepada kita tadi. Adapun yang berhubungan dengan perbuatan hamba-Nya, Allah Ta'ala berfirman. Ini kan? Allah kata, Walau sya'allahu sallatahum alaikum falaqatalukum. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau menghendaki, ini kalau Allah menghendaki, tentu dia akan memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu. Kan? Dia mengalahkan, memberi kekuasaan mereka ke atas kamu, lalu mereka akan memerangi kamu. Surah An-Nisa ayat 90. Okay? Kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan kemenangan ke atas musyrikin, ke atas orang-orang kafir. Lalu mereka memerangi dan membunuh orang-orang Islam. Kemudian firman Allah, Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Maksudnya mereka tidak akan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jika Allah menghendaki, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka telah ada-adakan. Kemudian yang keempatnya, jadi maknanya yang keempatnya beriman bahawa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah, yakni al-khalqu. Kan? Apa dia? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalqu, yakni penciptaan yang keempatnya. Ini maratib ataupun susunan beriman dengan takdir Allah Ta'ala. Kan? Kita dah sebut tadi kan. Dia kena ingat ni. Ingat. 4 perkara ni. Ilmu,
tulisan, kehendak, ciptaan. Ringkasnya, empat. Ilmu, Allah Ta'ala buat segala dengan ilmunya. Maka, yang keduanya, tulisan. Allah tulis segala sesuatu. Kan? Apa nama, di atas apa yang akan berlaku tadi kan, benda makhluk dia. Kemudian yang ketiga, Allah berkehendak bahawa benda itu jadi. Allah berkehendak bahawa kita ni terwujud dan sebagainya. Yang keempatnya, maknanya Allah cipta. Bila semua itu berlaku, maka adalah ciptaan Allah Ta'ala, maka Allah mencipta dengan takdirnya. Baik. Baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Firman Allah tentang peribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu semua kerjakan, apa yang kamu semua buat. Kan kita buat apa yang kita buat itu semua adalah ciptaan Allah. Sebab apa? Allah ciptakan kita. Betul juga segala perbuatan kita. Jadi maknanya kita yang, sebab itu keburukan ke apakah? Kalau keburukan tak disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana adab kita dengan Allah Ta'ala. Ya, walaupun hakikatnya Allah yang mencipta segala sesuatu. Kita kata kereta, motor dan sebagainya kan. Allah beri ilham kepada kita. Maka kita buat ciptaan tadi dengan ilham yang Allah Ta'ala beri. Hakikatnya Allah yang menciptakan kita dan segala amalan kita. Mudah saja. Itulah dia kisahnya. Jadi kemudian beriman terhadap qadar. Seperti yang telah kita jelaskan. Tidak menafikan bahawa hamba memiliki kehendak untuk memilih sesuatu perbuatan. Kerana secara dalil naqli dan akli menunjukkan hal itu. Jadi kita stop di sini dulu. Kerana antum semua ada kelas. Kan? Ya, Alhamdulillah. Semoga selamat belajarlah bagi pelajar-pelajar yang baru masuk ni kan. Selamat belajar bersungguh-sungguh untuk ilmu. InsyaAllah kamu akan menjadi pengganti bagi ustaz-ustaz yang ada hari ni. Bahawa mereka ni akan matilah lepas ni. Logiknya, mereka mati dululah logiknya. Tapi tak tahulah. Tuhan punya kehendak kita tak tahu. Jadi para pelajar semua dinasihatkan belajar rajin-rajin. Faham akidah dengan faham yang benar. Bukan takat hafal Quran saja macam burung. Hafal, lepas tu sampai satu masa berhenti, Quran pun hilang. Kita pun tak ingat. Kita pun tak tahu apa agama itu. Yang pentingnya kita memahami agama dengan sebenar-benar kefahaman. Kita sedia maklumlah bahawa kita semua ni bila kita belajar sekolah tahfiz Quran, tidak semua di antara kita yang akan berjaya untuk menghatamkan Al-Quran. Itu realiti yang kita telah lihat pada sebelum ni lah. Tapi apapun kita doakan semua, ustaz-ustaz, mak ayah, kan penting doa mak bapak ni. Doakan anak-anak kita supaya mereka dapat hafal Quran, khatamkan hafazan Quran tadi kan. Jadi mak ayah pun berasa seronok, lapang jiwa, seronok anak jadi anak yang soleh. Kan, penghafal Al-Quran. Kemudian beramal dengan Al-Quran pula kan. Jadi itu yang kita nak. Jadi adik-adik semua belajar rajin, hafal Quran. Kan, cuba hafal sebaik yang mungkin. Kemudian cuba untuk memahami apa yang dihafal daripada Al-Quran tersebut. Jadi di antara cara nak memahaminya adalah kelas yang kita jalankan pagi ni lah. Memahami tentang akidah. Kerana pokok pangkalnya adalah akidah dulu. Akidah dulu. Jadi aqidatun awalan, al-aqidatu awalan wa akhiran. Jadi mulanya akidah, akhirnya pun akidah juga. Jadi kita jagalah akidah itu supaya jangan berlaku kesyirikan dan bahaya. Karena itu akan menyebabkan kita rugi selama-lamanya lah dunia dan akhirat. Jadi wallahu taala alam. Barakallahu fikum jami'an. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiqa fil hayatid dunya wa fil akhirah. Insyaallah wan najat minan nar. Ya. Jadi itulah dia apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap itu kesilapan saya. Sebagai manusia kita tak sunyi daripada salah dan silap. Kita mohon sama-sama keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini dan begitulah seterusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فينا وفيكم جميعا إن شاء الله تعالى آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini 1 bulan 3, Masya Allah.